Sebelum anda menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Assalamualaikum, semua bersama DJ Shock sendiri anda di channel Litang Pukang Like.km. Ana Syifa baru lepas pergi occupational therapy. Hari ni hari Rabu, dia adalah hari terakhir terapi untuk minggu ni. Seperti anda sedia maklum, Ana Syifa pergi terapi 3 times a week. Hari Isnin fisioterapi. Sebenarnya tak perlu pergi sebab dia dah tahu jalan. Bila you dah tahu jalan, you tak perlu pergi dah fisioterapi kalau kat sini. Tapi kita orang teruskan juga memandangkan dia ni tak pergi nursery. So itu macam aktiviti dia lah untuk lihat dunia luar kan. Hari Selasa pula dia pergi speech therapy. Agak jauh dalam 30 minit drive. Jauh lah kira kan. Bagi kita orang jauh lah tu 30 minit. Sebab yang physio dengan occupational therapy tu dekat rumah je, about 5 minutes drive saja. So itu adalah cerita pasal Ana Syifa. Okey ni sebelum dah aku masak, dah aku nak buat sekejap video. Dah aku tengah tengok video daripada komen-komen daripada video Bicara Hati dan sesi soal jawab bersama sahabat-sahabat YouTuber ni dekat YouTube ni, daripada krik macam krik pula ni dia punya tu. Nak tanya fasiliti yang best yang French government sediakan untuk anak-anak istimewa. Syifa penyeri channel akak, pandainya buat fake smile, bijaknya. Alhamdulillah, terima kasih krik. Sini banyak association untuk anak istimewa bergantung kepada dia diagnosa apa. Contohnya autism ada association dia, dan suamiku pernah in charge of buat video untuk association ni. Menyentuh pasal Ana Syifa ni, dah aku pernah terbaca komen ni. Bagi daku ada je orang berfikiran macam ni yang ya. Jadi dah aku nak explain sikit hari ni. Ada komen tu berbunyi macam ni. Dia kata baka orang putih ni lebih baik daripada Asian sebab jarang dapat anak-anak istimewa orang putih ni. That is a mito. Okay. Diorang mempunyai fasiliti di mana bila kita mengandung masa kita pregnancy 2 bulan tu, kita boleh menjalani satu pemeriksaan di mana kita boleh cek kandungan kita sama ada mempunyai masalah atau tidak. Dan mempunyai pilihan bila kita tahu ada masalah, mempunyai pilihan untuk menggugurkan kandungan itu. Yang ini di mana majoriti orang-orang putih akan buat sebab mempunyai fasiliti itu, dan mereka tidak memandangkan mereka tidak percaya pada kadar dan kadar, tak percaya pada Tuhan, jadi menjadikan sangat mudah bagi mereka untuk menggugurkan kandungan bagi mereka tiada masalah macam tu. Jadi itu adalah antara satu sebab kenapa jarang kita nampak, kita fikir orang putih ni tak ada yang mempunyai anak istimewa. No. Sebab diorang daripada awal diorang boleh tahu. Tapi ada juga banyak juga kes di mana masa 2 bulan tu cek, tiada masalah. Bila lahir baru find out yang kandungan itu mempunyai masalah. Dalam kes ini ada banyak juga kes sebab daku telah melaluinya. Masa daku lahirkan Ana Syifa ni, dia didiagnos dengan trisomy 21 iaitu Down syndrome. I really hate to use that word sebab daku rasa macam tak adil untuk dipanggil kanak-kanak macam ni Down syndrome. Jadi sesiapa yang guna perkataan tu bila mention pasal anak aku, daku memang tak layan dan daku ignore. So setiap parents lain pemikiran dia, tapi that's how I think. So kalau ada yang mak ayah ada istimewa yang tak suka dengan cara daku berfikir tu, daku berfikir cara daku besarkan anak aku cara daku. Bila daku fikir positif, anggap dia macam budak biasa, dia akan jadi macam budak-budak lain, membesar seperti budak-budak lain juga, insya-Allah. Itu cara daku berfikir. Okey, berbalik kepada cerita dia. Bila doktor dah check diagnos Ana Syifa ni macam ni, so doktor tu datang pada kat daku. Masa tu daku hari kedua dekat hospital, baru lepas beranak ni. First day dia doktor lagi satu tu dah announce kan, okey ni rasa macam dah langit nak runtuh ni bila dah tahu kan. Sedihnya tak tahu nak cakap lah.
Macam-macam lah fikiran masa tu. Lepas tu doktor tanya, sehari kedua atau ketiga tu, kita dah tengah bersedih ni. Tengah bersedih, meratap, meriba semualah, down. Memang down gila lah kan. Memang down gila. Dalam 4 hari kita tahan kat hospital kalau beranak kat sini. So masa tu dah aku tengah rehat-rehat, tidur kanan Syifa ni kot. Dia tidur je kerja dia. Budak-budak macam dia tidur je kerja dia masa mula-mula lahir tu. Sekarang ni je, puas macam tu. So doktor tanya, doktor perempuan ni, dia kata, so your child is stated ni, diagnose macam ni, dia punya blood test menunjukkan dia macam ni, dah check. So dia kata, so you ada option. Masa tu suami aku ada kat sebelah kan, kata, so you ada option. Sama ada you nak abandon your kids, you kena, atau you nak keep the baby, macam tu dia tanya aku. So, dah aku assume, ada orang kat sini bila, maybe bukan semua, tapi ramai bila immediately dapat tahu anak dia anak istimewa, diorang sign up, pergi court semua untuk mengatakan dia melepaskan hak dia sebagai seorang mak atau sebagai parents kepada anak dia. So anak dia ditempatkan di rumah anak-anak yatim lah. Seperti yang doktor tanya pada aku. So you nak keep the baby or you want to abandon your baby? You have to sign a lot of papers dan pergi pada court untuk dapat authorization, result yang mengatakan this is not your baby anymore. Terkejut katak tak? Engkau ni dah lah tengah baru lepas beranak ni, tengah sedih. Doktor tanya macam tu, terkejut katak tak rasanya? Terkejut gila dengan sedih, dalam hati sedih itu. How can you ask me this kind of question when I'm feeling really down and this is my baby and you ask me this kind of question? Oh, sedih dia. Sekarang cerita ni pun sedih ni. Tapi itulah, Islam itu adalah agamaku dan Allah telah mengajar kita menerima qada dan qadar, dan terima kasih pada kakakku yang sentiasa on my side masa aku tengah down masa tu gila. Kakakku lah yang memberi semangat pada aku. Bersyukur kau adalah insan yang terpilih. Allah sayang, Allah nak naikkan darjat dapat anak macam ni. So terima kasih pada kakakku, I love you so much, kerana memberi semangat masa I really needed it. So berbalik pada cerita, doktor tu, alhamdulillah doktor yang dah aku dapat tu adalah doktor Islam. So dia pun mengeluarkanlah cerita moral, cerita kesedaran ni. Dia kata, ada parents ni, dia bila anak dia lahir, dia bila anak dia lahir dan diberi pilihan, dia mengambil pilihan untuk abandon anak dia, melepaskan hak penjagaan dia. So dia pergi court semua dan dia dapat surat mengatakan anak tu bukan anak dia lagi. Anak dia macam anak Syifa ni. So dia so anak tu pun ditempatkanlah di kawasan di rumah anak-anak yatim untuk budak-budak seperti dia, seperti anak Syifa ni. And then sebab mak dia tu tak sanggup, faham juga, mak dia tu tak sanggup nak dapat anak yang handicap lagi, we call it handicap kan. Dia tak sanggup dalam keturunan dia ada handicap. Lepas tu maybe 2 years afterwards, mak dia datang jumpa doktor tu lagi, doktor daku ni Lepas tu dia kata dia nak get pregnant again. Dia kata ada tak possibility dia akan dapat anak macam tu lagi. So check semua, semuanya okay. So finally dia pregnant. Doktor tu cerita dengan aku, dia pregnant balik. Lepas tu dapat anak yang normal. Mak bapak dia sangat happy. Tapi masa berumur anak dia 9 bulan, anak dia jatuh tangga, terus handicap seumur hidup, paralyzed, langsung tak boleh bergerak. So doktor tu kata itu adalah seperti kifarah lah pada mak ayah dia, sebab tak nak anak yang handicap ni dapat lagi teruk kan. So memang adalah pengajaran. So lepas tu mak dia macam sedih, lepas tu macam menyesal. So dia nak pergi cari balik anak dia. So dia pergi pada association tu. Masalahnya dia tak kenal anak dia mana satu, sebab semuanya muka hampir serupa. So dia dah tak tahu mana satu anak dia, dan orang tak boleh nak cakap mana satu anak dia. So itu adalah pengajaran juga, kesedaran yang doktor tu beritahu pada aku lah, in which aku pun fikir, kenapa pula aku cerita dengan aku ni, kau ingat aku nak abandon anak aku ke? Aku ni orang Islam, takkanlah aku nak buat macam tu kan. Macam tu lah.
Okey, um, bercerita pasal check up yang masa 2 bulan untuk tahu ada anak kandungan ada problem ke tak. Allah telah menulis perjalanan hidupku dengan begitu baik sekali, kerana pada waktu yang nak cek kandungan ada masalah ke tidak, pada waktu itu dah aku mengalami masalah rumah tangga yang hampir-hampir membawa kepada kami perpisahan, dan masa tu dah aku mengambil keputusan untuk balik Malaysia untuk berehat dan berfikir sewajarnya. Jadi disebabkan dah aku balik Malaysia tu dah aku terlepas check up tu, tapi dah aku buat check up macam biasa je kat Malaysia dan tiada masalah, tak ada masalah pun. Dan pada masa balik Malaysia selama 2 bulan tu, mindset dah fikir dah aku akan besarkan anak ini sebagai seorang single mother masa tu. So memang tak tahu, sebab kalaulah Allah tak jadikan macam tu, Allah jadikan yang dah aku dapat check yang kandungan ada problem, memang dah aku fikir dah aku pun akan jadi macam tu, aku akan gugurkan kandungan tu. Sebab tak tahu dapat memikul tanggungjawab mempunyai anak istimewa atau tidak. Jadi Allah telah menulis bahawa dah aku terlepas dan Allah telah buktikan, menunjukkan pada aku yang aku boleh membawa tanggungjawab, boleh membesarkan anak yang istimewa itu seperti aku membesarkan anak-anakku yang lain, dan aku telah buktikan. Dan terima kasih pada Allah kerana telah menuliskan perjalananku seperti itu, yang membuatkan aku miss check up kandungan pada masa itu. Sebab bila lihat pembesaran Syifa ni, syukur Alhamdulillah, sangat bersyukur, sebab dia tak beza dia macam anak-anakku yang lain. Mungkin dia lambat cakap, lambat sikit bercakap lah. Percakapan dia usually umur 2 tahun dah tahu cakap kan, ini sikit-sikit je baru cuba. Tapi itu pun dia tak ada masalah kesihatan. Biasanya budak macam ni ada masalah jantung, ada masalah telinga, ada masalah mata, macam-macam masalah. Tapi anak Syifa ni dia hanya blood test saja yang menunjukkan dia didiagnos dengan T21, tapi yang lain-lain dia tak ada masalah. Motor skill dia, semua dia orang specialist tu kata dia excellent. Speech therapy dia progress very well. Dia mungkin dia punya progress tu slower than budak macam biasa, tapi she is doing it really great. So Alhamdulillah tak ada masalah buat anak Syifa ni. Pada aku ada anak istimewa ni adalah satu rahmat yang menyedarkan kita daripada menukar cara pemikiran kita. So itu adalah macam I take it as rahmat. Sebab kalau tak ada anak Syifa ni, dah aku pemikiran cara berfikir pun lain. Lepas tu tidak menghargai. Lepas tu akan bergaduh suami isteri. Tak tahu apa jadi kalau anak Syifa ni tak ada. Maybe kita orang pun dah tak ada. Aku dah balik Malaysia dah kot macam tu lah. So, ya. Yeah. Okay. Tapi perasan juga kat sini jarang nampak budak-budak istimewa. Bila kita orang pergi mall, kita orang kan sebelum ni selalu bawa anak Syifa ke sana kemari, merendak sana, merendak sini. Semua mana-mana kita pergi, apa kita buat, semua anak Syifa mesti ikut kita orang. Sebab dia lah pembawa rezeki untuk kita orang, memurahkan rezeki dengan melimpah ruah si anak Syifa ni. So kenapa kita orang nak kurung dia kan? So kita mana-mana kita memang bawa dia. Orang pun tak tahu pun dia tu diagnos. Orang ingat dia macam budak-budak biasa tau. So orang katakan comel-comelnya. Orang kata muka macam kakak dia, muka macam ni. So orang putih memang tak tahu dia ni. Unless kalau orang yang bekerja dikelilingi anak-anak istimewa, dia orang boleh tahulah. Otherwise in general orang tak tahu pun anak Syifa ni apa problem, dia tak tahu. Tak ada problem sebenarnya. Okey je. Memang jarang lah jumpa mak bapak yang bawa anak keluar. Boleh dikira dengan jari lah. Dah aku jumpa berapa banyak kali. Itu pun relationship macam ada one day tu, masa tu dah aku baru lepas hantar nasi ayam, melepak lah kejap dekat fast food dengan Jade ni kan. Dan nampak satu keluarga ni, mak ayah ni umur dah tua juga kot, maybe probably dalam umur 50 lebih, nak masuk 60 kot. Budak lelaki tu dah besar, probably dalam umur 15 tahun, pakai spek, so diorang tengah duduk makan. Tiada komunikasi. Bapa sibuk baca buku. Mak tolong anak makan, attend to the boy. Tapi tiada komunikasi. Sedih tengok. Kenapa buat anak macam tu? Sedih. Layanlah macam biasa, cakap macam biasa. Kenapa diam je kan? Tapi memang amat jarang lah tengok diorang bawa. Biasanya anak-anak istimewa kat sini, diorang masuk association, depends diorang diagnose dengan apa.
autism dengan autism, DS dengan DS, yang lain-lain dengan yang lain macam tu. Kebanyakan mak ayah diorang masukkan anak dalam association, dan association tu yang take care of anak-anak dia. So mak bapak tak tahulah ambil tahu pasal anak dia masa weekend ke end of the month. Maknanya anak tu tak ada kat rumah lah maksudnya. Sebab apa dah aku cakap macam ni? Orang akan kata dah aku cakap bukan-bukan. Dah aku cakap macam ni sebab dah aku suamiku pernah buat banyak video shooting untuk association autism. Mak bapak yang berduit, dia akan letak anak dia dalam association tu, invest duit ke apa, ataupun ada banyak government help ke. Lepas tu dia akan tengok anak dia masa weekend atau end of the month lah. Tak ambil bawa balik lah, anak dia duduk lah kat situ. Ada orang lain yang jaga kan, macam tu. So macam dah kita orang kat sini, kita orang not yet join any association. Bagus kot kalau join association ni, kita dapat pasal info macam-macam, allocation government ke, ataupun cara documents nak apply untuk administration ke, maybe lah kot. Tapi since we are very busy dengan anak-anak, lepas tu dengan Ana Syifa lagi, kami tak ada masa nak pergi find out pasal this association. So buat masa ni kami memang buat hal sendiri, sebab busy dengan Ana Syifa punya therapist, tak ada masa nak find out about these things kan. So one day maybe lah kot. So disebabkan itu, banyak papers yang kami tak isi, di mana biasanya akan banyak dapat facilities yang free daripada government. Contohnya terapis tak perlu bayar. Tapi masalahnya, bila benda free, biasalah bila benda free, kita banyak paper documents kita kena isi, dan bila kita hantar ada je problem. Memang diorang banyak cekadak, aku tak tahu, banyak cekadak, memang sengaja kot. Dan dia akan beritahu list ni ada long list, waiting list. Itu antara sebabnya yang menjadikan kita lemah nak apply. Biarlah tak dapat benda free pun kita bayar sendirilah untuk anak kita, sampai jadi macam tu. Tapi sekarang ni dah aku paksa juga suamiku apply, isi documents. Biarlah orang tu reject banyak kali, biar dah dalam waiting list, at least as something lah kan. Ini tak ada nothing at all kan. So itulah buat masa ni. So we are all on our own. Ada certain things yang free untuk anak Syifa, the rest is kena bayar. Macam tu lah. So tak apa, Allah ada bagi rezeki tak putus-putus, so tak ada masalah pun macam tu untuk Ana Syifa tu. So itulah, tidak betul yang mengatakan jin orang putih ni amat bagus, tiada tak ada yang dapat anak handicap. No. As aku mention sebelum tu, diorang dapat tahu anak handicap, diorang gugurkan, atau bila dah lepas anak tu lahir, diorang akan abandon anak diorang. Bukan semua orang, tapi majority. Dan jarang tengok diorang bawa anak keluar, sebab memang jarang nampaklah dekat mall bawa anak-anak autism ke apa ke, jarang. As if diorang ni dilimitkan pula daripada dunia luar. Tapi akan tetapi dekat sekolah Ida, sekolah menengah, ada seorang budak autism, dia pergi sekolah, tapi dia pergi sekolah pagi je. Tak adalah nak kata orang really belajar benda ke, tak ada, cuma ada orang accompany dia untuk temankan dia dan guide dia macam tu, untuk anak-anak yang istimewa yang pergi sekolah. Diorang boleh pergi sekolah biasa, tapi akan ada allocation untuk yang free, rasanya free kot, yang akan government bagi, yang untuk accompany anak-anak dia belajar, walaupun belajar tu bukanlah seperti budak biasa ke, just nak bagi dia pergi sekolah macam tu lah. So harapnya Ana Syifa pun ada macam tu, dipermudahkan lah. Dan kami berharap sangat Ana Syifa ni menjadi pandai, bijak, cerdik, bijak, pandai, kuat, anak solehah yang belajar pun pandai, tak ada masalah. Harap-harapnya macam tu Ana Syifa. InsyaAllah she will be, I am sure, insyaAllah. Nampak tu panjang lebar akak jawab soalan daripada Kurik ni. Harap berpuas hati dengan akak punya reply yang panjang lebar ni ya. So hari ni adalah hari membaca komen-komen dalam video ku yang terbaru tu. Daripada H. Anwar, Syifa memang anak yang bijak, tahniah kak, alhamdulillah. Terima kasih H. Anwar. Next, Ana Rohana. Ana Rohana sayang, sebenarnya ialah bergantung kepada family. Daripada awal aku dah train suamiku dan anak-anakku makan simple. Orang putih ni sebenarnya simple je sebenarnya. Diorang tak cerewet. So aku pun tak ajak. Kalau ada orang call pula. Komen seterusnya daripada
Muhammad Fuzain, kalau ada award for Superwoman, you should have it. Oh, terima kasih. I am so touched. Komen-komen yang macam ni, yang positif, yang memberi semangat ni, dah aku amat hargai. So, terima kasih pada anda yang berhati mulia, yang sentiasa berkata yang baik-baik, berfikir yang baik-baik. Orang macam ni yang kita perlukan dalam dunia ni, yang memberi manfaat kepada orang lain, yang menjadikan orang lain down, menjadi positif balik. So, orang macam anda ini kita amat perlukan. Ya, so terima kasih. So hari ni Daku akan, orang mesti tertanya-tanya kenapa Daku tak balas kan. Tapi esok you all akan tengok yang Daku akan reply dalam video you all punya komen. Dalam video Daku yang last kali bicara hati, sesi soal jawab tu. So jangan terkejut bila hari ni Daku tak balas. Sebab esoknya akan ada video Daku jawab. Ni daripada Next Daily. Terbaik nasi goreng sedap ni. Sedap pedas ni baru ada rasa, menyelerakan pedas. Ya, dengan pedas itu barulah ada kek untuk kita makan. Betul tak? Macam tu. Terima kasih. Comel sangat syifa daripada Hamidah Bujai. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, Nur nanti bila, daripada Fauziah Yusof, Nur nanti bila buat frozen kan sayur-sayur, buatlah tutorial ya. Okey, insya-Allah. Senang je sayur-sayur, tapi tengok sayur juga macam sayur sawi tu, I don't think sayur yang ada daun-daun ni I don't think boleh. Yang boleh dibekukan antaranya adalah carrot, kacang panjang, brokoli, kobis. Kalau kobis, ya ke kobis? Bukan kobis, cauliflower. Cauliflower aku tak tahu apa nama dia dalam bahasa Melayu. Kalau kobis tu tak sure. Maybe dah aku kena try kot. Timun I don't think so. Unless kalau timun, sebab kalau kita bekukan ni nanti jadi lembek kan. Unless kalau kita nak makan, nak buat macam sweet and sour, boleh je kot. Boleh. Kalau timun sweet and sour, ada ke dah sweet and sour timun? Senang je, kita basuh, potong macam kita nak tu. And then kita frozen kan lah. Janganlah sekedabak engkau pergi frozen kan. Kenalah kita potong dulu. Bila dah potong barulah bila nak guna tu kita just ambil yang banyak kita, mana kita nak, kita terus masuk macam tu je lah. Kalau kita tak potong susah lah pula nanti kan. Buat macam kita basuh, buat macam kita kita bekukan tu dan kita ready guna lepas tu dengan mudahnya macam tu. Tak perlu potong sebab kita dah bersihkan dulu, potong baru masukkan dalam freezer macam tu. Memudahkan kerja kita. Komen seterusnya daripada Noridah binti Abdul Rahman. Terima kasih. Lagi satu komen yang menenangkan jiwa, yang memberi semangat. InsyaAllah akak ada rezeki nanti dapat lah kita jumpa nanti yo. Akak Noridah binti Abdul Rahman ni. Terima kasih. InsyaAllah moga-moga cepatlah coronavirus ni habis. Business back to normal. Sebab kalau tak ada business pun macam mana nak balik kan. Kena kono lah ada duit. Takkanlah kosong-kosong je balik Malaysia. Nak beli tiket tu pun duit gak. Betul tak? Ni next daripada Saiful Anwar Abdul Rani. Tangan kidal ke Kak, baru ni saya perasan. Ya, akak orang kidal. Dan daku yang pernah tanya tu, ada tak anak-anak yang ikut kidal? Tidak ada. Daku seorang saja kidal. Sebab masa budak-budak dia kecil, dia memang ada menunjukkan bakat nak jadi kidal. Pegang pensel tangan kiri, tapi daku guna tangan kanan. So, dan dah tahulah. So, daripada situ, seorang pun tak ada tangan kidal. Ana Syifa ni, wallahualam lah. Kita tengok nanti ya. Tapi harapnya tak jugalah. Sebab leceh lah jadi kidal ni. Daku sebagai orang kidal ni, daku sendiri rasa leceh. Contohnya, antara challenge jadi orang kidal ni, kita basuh, bila basuh pinggan kan, berus botol ke, ada berus panjang pemegang dia kan. Dah aku kidal, bila dah aku pakai, dah aku letaklah balik kidal. Jadi bila orang lain guna, dah aku pergi nak buat balik, tengok beralih position. So itu adalah perkara yang buat aku bikin nangin jugalah. Macam rasa macam orang tak letak balik lah. Padahal kita yang kidal kan. Orang lain biasa je macam tu lah. Itu antara challenge dia. Tak pernah lah goreng nasi letak serbuk kunyit. Boleh try ni. Ya, you should try. Ubah sikit kan. Kalau you all ada tips-tips yang boleh kongsi dengan saya, kongsilah dengan saya yang saya boleh gunakan juga kan. Dan aku bukan tiada masak, so you all boleh je share you all punya tips-tips tu, dan aku boleh gunakan nanti. Terima kasih. Asfarina, suka tengok perkembangan Ana Syifa, ada masanya tak nampak macam Syifa nak syurga. Alhamdulillah Ana Syifa, kalau kat sini majoriti orang tak tahu yang dia ni
anak istimewa sebab mak dia Asian kan. So orang ingat dia ni Asian, ada rupa Asian ke something like that lah kan. So alhamdulillah anak Syifa ni budak sihat, budak cantik, budak bijak, budak kuat, anak soleha. Alhamdulillah. Amin. Khairul Azizan Muhammad. Okey, macam tu tapi rasanya rencah arwah nenek kamu lagi yang terbaik. Oh, there is nothing that can compete dengan masakan orang-orang tua kita. Macam nenek ke, daku arwah nenek semua dah tak ada dah. Semoga ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Mak pun dah tak ada. So itulah, belajarlah sendiri daripada mak angkat, pakcik dengan makcik Google tu kan. Sebaiklah pakcik dengan makcik Google ada. Kalau tak, belajar dengan nenek, dengan mak je kan. Macam itulah. Komen seterusnya, anak daripada Shuha Diary lah. You are so sweet. Percayalah bahawa bukan gitu-gitu je Allah pilih mak ayah yang dapat anak istimewa ni. Hanya orang mak ayah yang dapat anak istimewa ni je memahami. Kita fikir positif, bersangka baik dengan Allah, kita rasa itu adalah satu rahmat. Bagiku, anak Syifa itu adalah satu rahmat yang mengubah perjalanan hidup kami, yang memberi rezeki yang melimpah ruah. Tapi sebelum kita nak dapat berezeki melimpah ruah tu, kita kena redha dulu. Proses masa untuk redha, proses untuk masa daku redha dan beritahu kepada semua orang yang anak Syifa ni diagnos dengan apa, mengambil masa juga. Iaitu rasa dah umur dia 4 bulan, barulah daku beritahu dengan openly dekat Instagram daku pasal Ana Syifa, perjalanan daripada cerita pasal Ana Syifa ni lah ada dekat Instagram dan aku letak link di bawah ni pasal perjalanan Ana Syifa. Ada juga aku letakkan di dalam blog. So kalau you all interested nak baca, boleh baca di link di bawah ni ya. Pasal proses untuk daku redha tu. Sebab bila dah once kita dah redha, rezeki melimpah ruah, dipermudahkan urusan, anak jadi sihat dan kuat, bertuah dan buas pula jadinya. Bila kita redha macam tu lah pula. Dia punya buas dia, rasa dia, penatnya aku lah budak tu. Macam tu. So, buat Shuha Diary, semoga dipermudahkan urusan, diberi kesabaran, don't care what people say. Kita tahu apa yang terbaik buat anak kita. Kita buat yang terbaik untuk anak kita. Dan macam daku daku perasan ada mak-mak ayah yang punya anak istimewa ni, diorang bergemar menggunakan hashtag untuk that particular you know tak tahu dah aku dah cakap untuk particular diagnose ni kan. Tapi itu semua orang dengan cara mereka sendiri. Macam daku tak suka nak guna hashtag nak mention anak aku ni. Semua aku tak suka. Daku rasa tak adil membezakan dia dengan anak-anak yang lain. Jadi daku anggap dia macam budak macam biasa, macam anak-anak aku yang lain. Tak perlulah aku nak guna hashtag nak masukkan dia dalam tak perlu. Macam mana kita fikir, macam itulah anak kita akan jadi. Berfikir yang dia macam budak biasalah dia akan jadi, insya-Allah. Jadi kenapa perlu daku nak guna hashtag? Itu cara daku berfikir. Seperti yang daku mention, setiap ibu bapa mempunyai prinsip yang lain dan daku punya prinsip adalah macam tu. Any Gaz, ini antara komen juga yang boleh membuatkan daku sebab dan nak menangis bila baca dan heartwarming lah. Terima kasih atas meluangkan masa memberi komen yang sangat positif, semangat dan terima kasih kerana memahami keadaan kami yang tinggal di negara bukan Islam. Dan aku ni bukan datang background daripada yang beragama tinggi ataupun ala-ala ustaz-ustazah tak. Tapi dah aku cuba ada kemuncak dalam hidup yang dah aku fikir berapa lama aku nak macam ni, free hair, berapa kalau aku tak ajar anak-anak aku agama, siapa dah ajar diorang, apa akan jadi kan. Sebab tak naklah jadi dah aku punya keturunan menjadi seperti yang dah aku lihat di sini, di mana kebanyakannya, bukan semua kebanyakannya orang yang asal usul memang orang Islam, tapi menjadi moden bila tinggal di negara ini, berfikiran seperti orang kat sini. Contohnya, suatu masa dahulu, aku ada kawan Islam juga, orang Arab daripada Morocco, suami isteri Islam ni. Dia boleh cakap dengan aku, kenapa nak ajar anak agama, kenapa nak ajar anak disolat. Sebab diorang akan pilih, itu adalah pilihan mereka sendiri dan aku amat terkejut. Jadi bayangkan kalau kita berfikiran macam ni pada anak kita, apa akan jadi pada generasi-generasi kita. So daripada pemikiran kita macam itulah,
lama-kelamaan identiti sebagai seorang Islam itu hilang. Dan lama-kelamaan orang macam ni pun menggelarkan diri mereka, yes, I'm a Muslim but not a practicing one. Macam tu. So, aku akan stop video ni buat masa ni sebab dah pukul 12.30 tengah hari dan Adam nak makan. Sebab dia break sampai 1:30 je. So, dia dah lapar. Okey, kita sambung balik. Nama Ana Syifa tu, datangnya daripada suggestion daripada follower Instagramku. Terima kasih sahabat Instagram tu. Dah lupa dah siapa sebab ramai sangat message kan. Terima kasih dibagi. Sebab masa tu orang ni sahabat Instagram dia follow tau aku kat Instagram. So dia ada orang ni kan dia macam alert tau. So dia tahu time dah aku sedih. Cara dah aku tulis tu dia tahu dah aku sedih. Lepas tu dah aku macam sedih lah dengan masalah rumah tangga masa tu kan. So bila sedih tu pregnant pula masa tu. So orang kata, Kak bagilah nama Syifa. Syifa itu adalah penyembuh. Macam tu dia kata penyembuh. Macam tu. So memang betul lah. Sebab tu orang kata bagi nama anak yang baik-baik dan baik-baiklah jadinya. So nama anak Syifa. Syifa tu memang dia adalah penyembuh kedukaan. Penyembuh segalanya. Si anak Syifa betul-betul tu. Ya geramnya aku di balik nanti aku nak picit-picit pipi dia nanti. Anna pula nama daripada moyang dia, belah bapak dia. Moyang dia tu berasal daripada Switzerland. So dia guna nama Anna tu lah. Kenalah ada sedikit nama belah sini, sedikit nama belah kita kan. Tapi kalau ikut nama belah sini pun aku tak nak yang terlampau berbunyi macam orang putih sangat. Sebaiklah semua anak-anak aku tak ada nama bunyi orang putih kan. Macam Jade tu pelik sikit nama dia Jade kan. Sebab tu letak nama Nur. Sebab apa letak nama Jade? Sebab masa tu nak beranak tu dah tak nak nama Lisa. Tapi cancel last minute. Lepas tu dah tak tahu nak letak apa. So check dekat internet apa nama yang tengah popular. Jade. Okay, fikir nama Jade okay lah. Sebab aku pun Asian kalau letak nama Jade. Jade tu kan maknanya Jade tu kan batu berharga tu kan. Okay lah. So tambah nama Nur kat belakang. Apalah aku melalut ni kan. M700 jaga baik-baik. Dulu jarang guna tau. Dia jadi jeruk je dalam almari aku. Now recently je baru guna. So itulah balik Malaysia nanti nak beli lagi. Tak kat sini pun ada jual juga sebenarnya. Kalau balik Malaysia kan berat pula lah aku punya bag nanti kan. Black Baron dia kata Ana menguap, saya pun menguap. Betul lah, menguap tu kan contagious. So kalau kita tengok orang bagi sebaris orang, sorak tengok kat cermin, seorang menguap pasti sebaris tu pun akan menguap juga macam tu lah. Halimah Harun, salam sis. Waalaikumsalam. Diizinkan Allah bila Kak sampai Paris, Kak akan bawa reparatus dari Malaysia. Oh, terima kasih Kak. Semoga Allah balas niat murni Kak tu. Bila dah aku tak balik Malaysia ni kan, memang kering kontang. Kalau sebelum ni membazir-bazir barang, ada yang buang tak gunalah. Ni sebab Allah bagi hikmah dia tak balik Malaysia. Dan aku memang guna barang dengan sepenuhnya aku guna. Jadi surut pula aku tengok pantry aku tu. So, itulah dia. Kita menghargai bila jadi keadaan macam ni. Itu adalah rahmat juga tu. Dah semua dah balik. Semua tunggu aku masak. Salam no. Waalaikumsalam. Kak Di hadir dari KL. Betul sesangat dalam rumah banyak kerja yang takkan habis. Ya? Kenapa stable macam tu? Tanya bapak kau. Mama tak masak lagi? Tak, malah nak masak. Nasi goreng tu tinggalkan untuk mama Time aku buat video ni memang ada lah. Tak boleh ke masak? Kenapa mak mesti masak? Kenapa anak-anak tak boleh masak? Kenapa balik rumah, masak apa hari ni? Mama masak apa hari ni? Itu bukan yang balik pergi sekolah je. Yang belajar online pun sama. Bila tamu waktu lunch je, kita makan apa hari ni? Asal mesti nak tanya aku Tak boleh masak ke?